Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Antara kejutan kepada seluruh Malaysia, khususnya di negeri Sabah, di mana dua adun telah didakwa terima masing-masing 150 dan RM200,000. Nah, baru-baru ini dua adun Sabah yang didakwa terlibat dengan rasuah. Dua adun Sabah yang didakwa di Mahkamah Session atas tuduhan menerima rasuah daripada ahli perniagaan. Selain Datuk Andi Muhammad Suryadi yang juga adun Tanjung Batu dan Datuk Yusof Yaakob yang juga adun Sindumin, turut didakwa ahli perniagaan terbabit ialah Cheng Albert Tai. Okey, sebelum kita terus kepada isu panas kita hari ini, saya kongsikan kepada anda, ini adalah produk molekul imun molekul bijak. Apa sebenarnya fungsi utama produk ini? Ramai yang tak tahu. Saya terangkan secara ringkas. Molekul imun molekul bijak ini, TF, akan meningkatkan kekuatan imun badan, mendidik imun badan kita menjadi bijaksana untuk melawan pelbagai jenis penyakit. Banyak penyakit, contohnya kencing manis, gout, darah tinggi, gastrik, penyakit yang melibatkan sistem pernafasan, penyakit melibatkan bahagian perut, bahagian jantung dan macam-macam lagi. Produk ini adalah untuk meningkatkan sistem imun badan kita sehingga boleh melawan pelbagai jenis penyakit. Tuan-tuan dan puan, jangan tangguh lagi. Anda boleh hubungi saya di nombor yang tertera sekiranya berminat untuk mengetahui lebih lanjut lagi tentang produk ini. Okey, saudara-saudara yang saya amat hormati, baru-baru ini dalam satu dapatan saya melalui Facebook page Kini TV BM, ikan bilis didakwa. Bagaimana dengan jerung soal Albert? Ahli perniagaan Albert Tai menegaskan akan terus berjuang dan mendedahkan lebih banyak penyelewengan selepas menghadapi pertuduhan memberi rasuah. Wow. Satu kenyataan daripada Albert, daripada ahli perniagaan yang viral itu, di mana akan terus berjuang dan mendedahkan lebih banyak penyelewengan. Adakah sebenarnya Albert ni sedang menyimpan maklumat-maklumat yang menakutkan yang melibatkan beberapa adun-adun Sabah ini, iaitu berkaitan dengan rasuah? Albert yang sebelum ini membongkar skandal berkenaan berkata dia masih menyimpan banyak bukti yang tidak dijangka dan tidak akan gentar menghadapi proses undang-undang yang panjang. Dia juga meluahkan rasa kecewa kerana hanya dua ahli politik didakwa, meskipun telah menyerahkan pelbagai bukti termasuk yang mengaitkan beberapa menteri Sabah dan Speaker Dun kepada SPRM. Di dalam maklumat yang saya dapat daripada Facebook page Kini TV BM ini, di dalam video ini Albert Tai ada menyebut nama Ketua Menteri Sabah Haji Jinor, dan juga dalam pendedahan beliau ini juga akan mendedahkan lebih banyak penyelewengan katanya. Adakah termasuk Haji Jinor, termasuk adun-adun yang lain, termasuk beberapa mungkin menteri adun yang terlibat di dalam penyelewengan di dalam kes rasuah ini akan didedahkan oleh Albert Tai dan boleh menjadi kepada penyebab hancurnya ataupun jatuhnya kerajaan negeri GRS, dan boleh menyebabkan pendakwaan terhadap ketua menteri ataupun mana-mana pemimpin yang disebut di dalam video ini yang dinyatakan oleh Albert Tai. Jadi saudara-saudara, mungkin ini satu lagi persoalan paling panas yang berlaku di samping penantian rakyat Sabah, rakyat di negeri di bawah Bayu ini, tentang persediaan pilihan raya negeri ke-17 Sabah. Jadi semoga semuanya dalam keadaan yang baik. Kita nantikan saja apa yang berlaku selepas ini. Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Saudara-saudara yang saya amat hormati, terima kasih kerana terus setia
dan terus bersama di dalam channel ini. Ada yang mulai bertanya, ada yang mulai berhubung dengan saya. Mereka kata, apa yang akan berlaku kepada Rafizi? Mereka tanya pandangan saya. Apa yang patut Rafizi lakukan? Dan adakah apa yang Rafizi lakukan sekarang ini adalah satu perkara yang betul, ataupun Rafizi sudah tersilap langkah? Ini adalah berikutan peletakan jawatan di dalam Jemaah Menteri dan juga beberapa kenyataan-kenyataan Rafizi yang boleh membuat kepimpinan PKR sendiri salah faham. Oke, saudara-saudara yang saya hormati, akhirnya ini kenyataan Puad ingatkan Rafizi, jangan bakar lebih-lebih. Kes boleh dicari. Adakah ini adalah antara isu yang menimbulkan kenyataan daripada Puad Zarkashi ini terhadap Rafizi? Sebelum kita teruskan, saya kongsikan kepada Anda, ini adalah produk molekul imun, molekul bijak. Produk ini sangat baik untuk imun badan kita. Recommended, lulus KKM, lulus hospital, halal dan semula jadi, serta selamat. Jangan takut untuk ambil produk ini. Produk ini adalah molekul imun untuk meningkatkan kekuatan imun badan kita sehingga 437% untuk melawan pelbagai jenis penyakit. Antaranya adalah gout, kencing manis, darah tinggi, kolesterol, penyakit melibatkan perut, penyakit melibatkan jantung, dan macam-macam lagi penyakit yang biasa kita dengar. Produk ini adalah produk untuk meningkatkan kekuatan imun badan. Jadi jangan tangguh-tangguh lagi untuk kesehatan Anda, tuan-tuan dan puan. Anda boleh hubungi saya di nomor yang tertera. Ahli Majlis Tertinggi UMNO, Puad Zarkashi, mengingatkan bekas Timbalan Presiden PKR, Rafizi Ramli, bahwa kritikannya terhadap kerajaan boleh menyebabkan dia menghadapi pertuduhan mahkamah. Dalam kenyataan di Facebook, Puad bertanyakan, apakah kesudahan Rafizi dalam politik? Takut berakhir dalam penjara. Bakar menteri sudah, berhenti menteri pun sudah. Jangan bakar lebih-lebih. Kes boleh dicari, katanya. Sebelum ini, Jumaat lalu, Rafizi mempersoalkan sama ada langkah kerajaan untuk menyemak semula RMK 13 adalah reaksi tergesa-gesa susulan kritikan media sosial yang ditujukan kepada Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil. Ahli Parlimen Pandan itu yang mengosongkan jawatan kabinetnya berikutan kekalahan pada pemilihan PKR dipercayai merujuk kepada reaksi netizen berhubung siaran X yang memaparkan klip Fahmi yang menegaskan bahawa RMK 13 adalah usaha berpasukan dan bukan produk mana-mana individu atau kementerian. Fahmi yang juga Ketua Penerangan PKR mengundang kritikan terhadap kenyataannya dengan beberapa pengguna menekankan bahawa walaupun rancangan itu memang melibatkan pelbagai kementerian lain, Kementerian Ekonomi di bawah pimpinan Rafizi telah mempelopori penggubalan dokumen itu. Rafizi juga baru-baru ini melancarkan podcastnya yang berhenti menteri, yang dijanjikan akan melihatnya bakar dan beri pencerahan, memandangkan kini dia tidak lagi terikat dengan etika dan kerahasiaan kerajaan. Dalam kenyataannya, Puad menambah, dia sebelum ini mencadangkan Rafizi membentuk gabungan baru dengan bekas pemimpin UMNO Sharil Hamdan, KJ, bekas AMT Bersatu Wan Saiful Wanjan, dan pengasas muda Syed Saddiq. Tetapi sukar siapa jadi presiden, siapa yang akan mengalah, katanya. Oke, jadi saudara-saudara, berkaitan dengan ini, apa yang akan berlaku kepada Rafizi? Menurut Puad Zarkashi, Rafizi boleh dipenjara, takut berakhir dalam penjara. Menurut Puad Zarkashi, bakar menteri sudah, berhenti menteri pun sudah. Jangan bakar lebih-lebih. Kes boleh dicari. Jadi saudara-saudara, berkaitan dengan isu ini, apa komen Anda?